Dan seperti mana disebut tadi oleh Dr. Rosman, saya merupakan seorang Islamic Financial Planner. Dalam bahasa Melayu dia perancang kewangan Islam. Sijil profesional dikeluarkan oleh IBFIM dan juga FPM lah. IBFIM ni Islamic Banking and Finance Institute of Malaysia, dan juga Financial Planning Association of Malaysia lah. Sijil profesional baru lagi berada di Malaysia, malah satu dunia lah, sebabnya Malaysia saja yang keluarkan sijil ni sejak tahun 2008. Kalau dia punya conventional part dia, kita namakan sebagai CFP lah, Certified Financial Planner. Perbezaan dia, yang Islamic Financial Planner kita berasaskan halal dan haram, itu satulah. Dan kita ada beberapa tambahan yang tidak diajar oleh seorang conventional financial planner, seperti zakat dan juga tentang pewarisan harta seperti faraid, wasiat, wakaf dan sebagainya. Dan seperti mana yang Puan Hajah tadi ada sebut, okay, sebenarnya kita ini sebagai orang Melayu, orang kaum golongan Bumiputera, seharusnya bersyukur sebab kita ini di Malaysia adalah dimuliakan dengan Islam. Sebab apa yang ada diajar, yang kita tengok mungkin daripada buku-buku barat, tadi disebut contoh koperasi di Jepun, sebenarnya semua itu dah ada dalam hadis, dalam Quran. Sebagai contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kahwin, Nabi sebut apa? Okay, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Sekarang kambing berapa ringgit? 800 ringgit. Malah nak nikah tu, nak berkahwin, okay, yang belum kahwin lah khususnya, kena ingat yang lelaki wajib bagi mas kahwin. Maksudnya nak kahwin pun kena ada duit. Nak menikah anak orang bukannya jumpa mak dia, makcik saya nak kahwin dengan anak makcik, dia tak ada tu. Dia kena tunjukkan ada mas kahwin, boleh buat kenduri walaupun seekor kambing. Itu nak berkahwin. Dan bila anak dah lahir pula, Nabi sebut lagi sunat bagi seorang bapa, seorang ibu bapa itu, yang pertamanya selepas 7 hari buat akikah. Kalau lelaki 2 ekor kambing. Dah berapa? Double lah tu, 1,400, 1,500 untuk 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, seekor kambing. Bukan itu saja, kalau kita cukur rambut anak tu selepas 7 hari, okay, kita mungkin buat macam cukur jambul, jangan lupa timbang rambut anak tersebut dan dikirakan dengan berat semasa perak untuk disedekahkan kepada orang miskin lah, kepada fakir dan miskin. Nak tunjuk bagaimana dalam Islam itu sendiri mencari harta ini satu benda yang sangat penting. Okay, dan seterusnya kita tengok balik macam mana salah satu rukun Islam itu merupakan membayar zakat. Zakat ini yang bayar hanya orang kaya. Orang yang tidak kaya dia menerima zakat. Orang yang bayar zakat ini hanya orang-orang kaya sahaja. Dan itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan rukun Islam yang kelima seterusnya adalah mengerjakan haji. Hari ini agak-agak walaupun kita pergi tamu haji lah, subsidi tamu haji, subsidi kerajaan, paling kurang mesti ada RM10,000. Jadilah kalau kita ini tak adalah orang kata duit dalam tangan RM10,000 tunai dalam tamu haji sebagai contoh, nak pergi haji pun tidak wajib. Nak tunjukkan betapa Islam ini bukan tidak mengenepikan harta. Sebabnya ada di kalangan masyarakat kita yang menyatakan Islam ni kena zuhud, maksudnya tak perlu cari harta dan sebagainya. Sedangkan bukan itu yang Islam ajar. Sebabnya Islam daripada saya sebut tadi, daripada nak kahwin, malah sampai kita nak mati sekalipun ada hukum faraid. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ada hukum faraid yang kita kena tahu, yang kita kena jaga. Yang mana kalau kita ini sudah berkahwin, kemudian tidak ada anak lelaki, maka faraid itu ada waris lain yang berhak dapat. Sebabnya tidak ada asabah atau pewaris harta, iaitu seorang anak lelaki. Macam mana kalau kita ni langsung tak dapat anak? Sebagai contoh, macam mana nak bagi harta itu dekat anak angkat yang kita ambil tu? Macam mana kita boleh wakafkan harta kita itu, kita wasiatkan harta kita itu sebagai contoh untuk kegunaan mak bapak yang kita tinggalkan satu hari nanti. Mungkin kita mati awal, mak bapak kita masih ada. Macam hari itu semalam, baru-barulah kenduri di kampung. Kebetulan jumpa saudara lama, dia tahu saya ada pengetahuan yang bidang-bidangnya. Dia mengadu tiba-tiba, saya pun terkejut dia mengadu. Rupanya dia mengadu tentang isu pewarisan harta lah, perebutan harta. Macam mana anak dia meninggal dunia,
ada insurans, tapi malangnya anak menantu dia ambil semua, tak dapat dekat emak sendiri. Sedangkan dalam faraid, kalau anak meninggal dahulu, ibu dapat 1/6. Tapi dalam hukum manusia, sebab dia ambil hukum yang bukan Islam, dia tak tahu hukum hakam ini, maka dia bagi semuanya dekat anak menantu. Mak tu menahan, dia cuma tak nangis sebab bercakap di depan orang ramai. Tapi saya nampak dia menahan sedih, menahan pedih hati dia, bergigil-gigil dia pegang pinggan makan dia. Saya waktu tu tak tahu nak buat macam mana sebab depan orang ramai. Jadi saya nak cakap macam mana. Jadi begitulah tunjukkan bahawa dalam Islam ni lengkap lah. Okey, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kadang lengkap dalam semua Islam tu, termasuklah pengurusan isu-isu tentang pengurusan harta. Okey, sampai ke mati kita masih ada urusan harta. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini semua orang ada hutang. Saya pun ada hutang, saya pakai kad kredit. Saya pun beli rumah, beli kereta. Dan kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita meninggal dunia kelak, hutang tak bayar, atau tak ada siapa yang tak bayarkan hutang kepada kita, sebenarnya pada zaman Nabi, Nabi tak sembahyangkan jenazah sahabat dia yang ada hutang. Nampak tu sampai ke mati, Nabi menekankan tentang urusan harta tu macam mana. Malah seorang yang mati syahid tu, yang terus exempted daripada dihisap di akhirat kelak, kalau ada hutang tersangkut pahala syahid dia, sebab masih ada hutang. Begitulah Islam ini mengajar tentang harta. Nabi sendiri sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang kaya. Umur 9 tahun telah diajar oleh pakciknya sendiri, paman dia sendiri, orang Jawa kata, iaitu Abu Talib. Ketika rombongan ke Syam, pada umur 9 tahun dah belajar berniaga. Umur 15 tahun Nabi buat apa? Nabi dah ada bisnes sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bisnes mengembala kambing penduduk-penduduk di Madinah, di Mekah silap. Okey. Dan ketika umurnya awal 20-an, dia telah bersama menolong bisnes Sayyidatina Khadijah, yang ketika itu merupakan seorang jutawan Mekah. Okey. Betul dia lagi tua daripada Nabi, dan itu berapa tua tu kita tak bincangkan lah. Dan pada usia dia 25 tahun, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Tahu tak berapa mas kahwin dia? Okey. Adakah mas kahwin dia macam di Johor berapa mas kahwin dia? 22.5. 22 ringgit? Setengah. Selangor dah 300 kat Israel baru ni. Okey, Nabi kahwin 20 ekor unta kalau tak silap. Lembu tu atau lembu? Okey, 20 ekor. Okey. Nak tunjuk Nabi umur 25 tahun dah jadi seorang hartawan, jutawan. 20 ekor unta. Unta dekat Malaysia berapa agak-agaknya seekor? Berapa agak seekor unta kat Malaysia? Tak ada market kat sini. Dia lebih kurang beras, ada mahal sikit dari lembu kan? Lebih seladang. Okey, 20 ekor dia bagi mas kahwin. Kita ini di Malaysia, anak-anak muda sekarang, kadang-kadang baru orang family perempuan minta 10,000 dah bising kan? Sebagai contoh lah. Tapi Nabi bagi 20 ekor unta sebagai mas kahwin kepada Sayyidina Khadijah. Dan ketika zaman jahiliah itu, Nabi sudah berjaya. Sebab itulah Nabi pada usia awal 30-an digelar sebagai Al-Amin. Pangkat datuk lah sekarang di Malaysia. Al-Amin. Dan zaman jahiliah ni, orang kata dia ada kuasa, dia ada duit, baru orang respect. Dan dapat Al-Amin tu kira macam tu lah, nak tunjuk Nabi ni ada kedudukan dalam masyarakat jahiliah. Dan ramai orang tidak tahu sebenarnya ketika Nabi mula berhijrah ke Madinah, Nabi menyerahkan semua bisnes dia kepada seorang sahabat yang lain, di mana Nabi memperkenalkan sahabat ini ketika pembukaan Fathul Makkah, kira-kira 13 tahun selepas hijrah ke Madinah. Dia kenalkan sahabat tu. Dia kata, inilah sahabat aku yang pandai buat bisnes. Dia adalah merupakan rakan bisnes aku. Jangan main-main bila buat bisnes dengan dia. Nak tunjukkan Nabi ini, selain daripada dia seorang Nabi, seorang pendakwah, Nabi telah terlibat dengan bisnes sejak umur dia 9 tahun lagi. Itulah yang kita kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi kaya, orang kata nak kumpul harta juga merupakan satu sunnah. Cumanya jangan jadikan harta itu sebagai matlamat hidup.
kita kena ingat harta itu cuma alat sahaja. Orang kata harta itu jadi alat untuk masuk syurga dan bukan jadi alat untuk kita masuk neraka. Itu yang Nabi buat. Cuma Nabi ini yang banyak, yang ramai juga orang yang tersilap faham, Nabi ini dia kaya, cumanya harta tidak melekat dengan Nabi Muhammad. Ada harta dia sedekah, ada harta dia terus bagi sedekah, bagi zakat. Sebab tu Nabi ini jadi nampak miskin. Dia bukannya miskin, dia cuma nampak miskin sebab harta dia ada lebih hari tu dia terus bagi sedekah. Jadi kalau kita ni mungkin tunggu setahun sekali bayar zakat, bayar sedekah, tapi Nabi hujung hari tu tengok ada tak lebih, besok terus bagi sedekah lebihan duit yang dia ada pada malam tersebut. Okey. Dan ini buku saya sebagai pengenalan lah, tunjuk bahawa Islam dan kekayaan itu bukan benda yang asing. Malah dalam buku ini juga saya ada sebut, kalau di bab awal itu, penggunaan cek ni tuan-tuan, cek yang kita ada pada hari ini, kalau semasa, merupakan ciptaan orang Islam daripada perkataan sok. Sok itu masuk sekeping kertas. Okey, sekeping kertas yang adalah perakuan nilai sesuatu harta. Dan orang barat namakan dia sebagai cek, dan orang Melayu kita ambil pun sama cek lah, kita panggil cek. Daripada sok itu juga, konsep sok itu juga. Hari ini kalau tuan-tuan dan perempuan baca di surat-surat khabar, pernah dengar pelaburan suku satu Malaysia, itu nama dia Buan Islam, datang juga daripada konsep sok itu tadi. Nak tunjukkan pada zaman yang kita mungkin bila kita sebut zaman Nabi itu adalah apa yang ada. Zaman Nabi itu unta, kambing, lembu, padang pasir. Rupa-rupanya cek yang kita pakai hari ini tuan-tuan dan perempuan sudah ada pada zaman, bukan zaman Nabi lah, pada zaman sahabat selepas itu. Bagaimana cek yang ditulis di Baghdad, di Morocco, di Baghdad, Iraq, boleh ditunaikan di Maghribi. Lebih kurang beribu-ribu kilometer dah boleh ditunaikan. Macam hari ni lah. Hari ni tuan-tuan kalau ada yang berniaga online, buat EB, ada anak belajar di luar negara, kan kita hantar duit kan, hantar ke Malaysia masuk ke UK. Sama juga dulu 1000 tahun yang lepas sudah berlaku benda yang sama. Dan apa yang saya nak kongsikan, apa yang saya tulis sebenarnya pada hari ini merupakan apa yang saya dapat daripada buku-buku barat. Saya compare dengan apa yang ada dalam Quran dan juga apa yang ada dalam sunnah. Dan saya kata balik ini merupakan ajaran Islam sebenarnya, bukan ajaran orang lain. Sebagai contoh, ini konsep yang asas yang semua orang mesti tahu, lembu galapan ni. Lembu ni apa tuan-tuan? Ada kaitan ke dengan isu yang sedang hangat berlaku sekarang? Okay, lembu duduk kondo dan sebagainya. Okay, tak ada kaitan. Dia merupakan kisah penting untuk semua orang yang nak jadi kaya. Iaitu terkandung dalam surah apa? Siapa yang tahu? Kisah mimpi Raja Mesir. Okay, kalau saya sebut surah ni semua tahu lah surah apa. Tapi di masyarakat Melayu ini, kalau sebut surah ni dia kata nak dapat anak cantik, iaitu surah Yusuf. Sebab dia ingatnya kisah Nabi Yusuf ni bila perempuan tengah rewang kat dapur tu, Siti Zulaikha tengah apa, dia kata, oh kau gelakkan aku ya, aku tergoda dengan Yusuf lah. Kau tengok, aku panggil semua perempuan datang rewang kat rumah aku panggil Yusuf, mari sekejap. Ketika itu tuan-tuan dan perempuan, nak tunjukkan betapa handsome-nya Nabi Yusuf ini, orang perempuan potong jari tak sedar. Bawang tak kena. Tak sedar langsung. Bawang tak kena. Okay, jadi kalau hari ini lah kita lelaki lah khususnya kata kita ni handsome, cuba lalu depan perempuan tengah rewang kat dapur, terpotong ke tidak jari dia? Kalau belum terpotong, belum cukup handsome. Jadi nak test handsome kita tu pergi saja mengacau macam-macam kat tengah rewang dekat kampung. Kalau tak ada sangka luka, tak cukup handsome. Okey, dan kisah ini, kisah lembu ini ada dalam surah Yusuf. Ini penting untuk kita semua tahu, iaitu kisah mimpi Raja Mesir. Okay, mimpi Raja Mesir ini tuan-tuan dan puan-puan, satu hari Raja Mesir ini bermimpi. Raja Mesir yang disebut surah Yusuf ini bukan Firaun walaupun dia sama Mesir kan, Mesir terkenal dengan Firaun dan sebagainya, tapi dia bukan raja yang dikenali sebagai Firaun, tapi memang raja yang memang baik. Mana raja yang bukan kufur lah. Okay, Raja Mesir di mana dia mimpi satu hari 7 ekor lembu yang gemuk, okay, dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan pada masa yang sama ada 7 tangkai gandum yang hijau, dan juga di sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang hitam yang telah layu.
Dan bila dia bangun tidur tu dia rasa pelik. Ni ayat 43 surah Yusuf. Okay, memang disebut dia minta kepada pembesar-pembesar Raja Mesir ketika itu untuk mentafsirkan mimpi dia. Sebab dia rasa mimpi ini bukan mimpi yang biasa, tapi mimpi yang ada alamat, ada maksud tertentu. Tapi sebabkan mereka ini bukan mereka yang berada di sekitar Nabi Yusuf ini, banyaknya Nabi Yusuf lah, Raja Mesir ini merupakan ahli sihir. Jadi mereka tak mampu untuk mentafsirkan mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata, kami tak dapat mentafsirkan mimpi ni wahai tuanku. Mungkin ni mainan tidur sahaja. Okay, tapi jadi kisah mimpi ni tersebarlah satu negara Mesir, sampailah kepada seorang yang pernah tinggal dengan Nabi Yusuf di penjara. Okay. Dan dia pun ingat sesungguhnya Nabi Yusuf ni pandai mentafsirkan mimpi. Jadi dia pun mintalah kebenaran kepada warden penjara. Okay, minta kebenaran nak jumpa dengan Nabi Yusuf. Dan dia pun bercerita dah dengan Nabi Yusuf tentang mimpi yang pelik yang Raja Mesir alami ni. Okay, dan Nabi Yusuf pun bila dengar mimpi ni pun, dia pun berkata, bila dengar mimpi lembu gemuk dia pakai lembu dia pun berkata, wahai beritahu kat Raja Mesir, okay, wahai kawanku, beritahu kat Raja Mesir, mimpi ni ada maksud dia, dan maksud dia adalah hendaklah, ayat 47 ayat 47 menyebut, hendaklah kamu ini menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun, dan apa yang kamu tuai daripada tanaman tersebut hendaklah disimpan dengan tangkai-tangkai dia, melainkan sedikit apa yang kamu simpan untuk dijadikan sebagai makanan. Kenapa? Ayat 48 menerangkan seterusnya. Ayat 48 menerangkan, kerana selepas itu akan datang 7 tahun yang kemarau, yang susah, yang akan menghabiskan semua makanan yang kamu simpan, dan melainkan sedikit yang kamu jadikan sebagai biji, sebagai benih lah, simpan tu sebagai biji benih. Dan ayat yang ke akhir 49 yang berkaitan mimpi ini, dia menyebut, Nabi Yusuf pun menyebut, kerana selepas zaman susah itu akan datang pula zaman yang senang, di mana selepas zaman itu lembah Nil tahap campak sahaja biji gandum tumbuh gandum, campak anggur tumbuh anggur, campak kurma tumbuh pokok kurma. Nak tunjuk subur balik zaman ekonomi Mesir selepas 7 tahun zaman yang susah. Dan inilah prinsip yang penting yang kita kena tahu, kerana prinsip ini telah ada sejak lebih 3,000 tahun yang lalu, iaitu pada zaman Nabi Yusuf. Ditulis semula dalam Al-Quran 1,400 tahun yang lalu. Dan kitalah kena ikut sebagai orang Islam yang percaya Quran, percaya sunnah. Yang inilah sebenarnya prinsip kekayaan dalam Islam. Sebab bila Nabi Yusuf cakap dengan Raja Mesir, dan Raja Mesir buat, dan Nabi Yusuf lalu dilantik sebagai Menteri Kewangan Mesir, kekayaan Mesir ini, tuan-tuan dan puan, dapat membantu penduduk Palestin yang berada lebih kurang 423 km jauh daripada Tehran. Nak tunjuk kaya tak kaya Mesir bila dia ikut prinsip Nabi Yusuf, prinsip mimpi Raja Mesir ini. Okay. Macam bayangkan Malaysia ni dah kaya, 500 km sekeliling, boleh mampu untuk bagi makan waktu zaman susah. Maksudnya rakyat dia cukup makan, bukan saja rakyat dia cukup makan, tapi rakyat negara lain pun cukup makan. Nak tunjuknya mewah tak mewahnya sesiapa yang mengikut prinsip kekayaan dalam Islam yang ditunjukkan dalam surah Yusuf ini. Okey? Dan inilah grafnya, di mana daripada kisah tersebut, ini yang kita kena faham. Okey, tengok grafnya. Ayat yang ayat 47 itu menunjukkan graf yang naik itu, yang pertama naik itu 47. Lepas tu 48 jatuh sebab zaman susah. Dan inilah yang membezakan mereka yang tidak merancang. Ketika zaman senang, maka dia akan jatuh. Yang dot tu dia akan sama ada statik ataupun terus jatuh. Berbanding yang mereka telah merancang ketika zaman senang, dia akan terus naik, dan naik dengan lebih tinggi. Inilah prinsip kewangan dalam Islam yang kita kena hadam sampai bila. Berdasarkan prinsip yang sama ini juga, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan, SB tak ada lagi 180, tapi kalau kita buat kiraan secara kasar,
10,000 yang kita simpan dalam ASB selama 30 tahun akan ada return lebih kurang RM100,000. Dengan prinsip yang sama kita guna pakai, iaitu kita beli waktu orang tak nak beli, kita jual waktu orang tengah membeli sebagai contoh. Maka pelaburan di Bursa Malaysia dengan beberapa strategi tertentu sebagai contoh, dengan modal RM10,000 dia akan berkembang hampir lebih daripada RM500,000 dalam tempoh 30 tahun. Ini berdasarkan data yang kami buat research lah, daripada 1982 sampai tahun 2011. Okay. Berdasarkan prinsip yang sama lah daripada Surah Yusuf ni. Dia ada graf yang sama, iaitu bila kat bawah tu 47, 48, 49 ada dia punya. Kalau detailnya investment ada dia punya konsep dia. Okay. Sebab dalam ayat ini yang kita kena faham tuan-tuan, ayat yang 47 disebut apa dia? Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun. Okey, selepas tu apa dia sebut? Okey, apa yang dia sebut? Apa yang kamu tuai, hendaklah kamu simpan, melainkan sedikit apa yang kamu jadikan sebagai bahan makan. Nak tunjuknya apa? Pada zaman senang, waktu zaman kita tengah boleh bekerja, boleh menanam, dan zaman Nabi Yusuf dulu menanam gandum lah, menanam gandum, kurma dan sebagainya. Zaman kita ni 7 tahun yang pertama, contohnya mereka yang baru habis belajar, umur 23 tahun. Okey. Selama 7 tahun yang pertama tu, orang kata yang tengah ada peluang cerah naik pangkat, kan, walaupun mungkin gaji tengah baru masih kecil, tapi peluang naik pangkat cerah, peluang naik gaji makin lama makin banyak, kan. Maka ketika itulah kita kena menyimpan terlebih dahulu. Simpan apa yang kamu tuai tu, simpan dulu, lebih baru belanja. Dalam buku-buku barat, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah baca, disebut konsep ni sebagai konsep pay yourself first. Okay? Dan saya pun baru tahu macam disebut, iaitu di koperasi rupanya konsep ni diamalkan secara meluas. Rupa-rupanya sejak 1400 tahun yang lalu, Islam dah bagi tahu dah. Lepas kita dapat gaji, kan kita tuai kan, setiap hujung bulan kita tuai kan. Tuai apa yang kita dah buat kerja 30 hari ni kita tuai. Kalau tak lambat gaji, kita mula cari HR dan sebagainya kan. Kenapa gaji tak masuk? Okay, kita tuai dapat hasil lah. Simpan dulu yang lebih baru belanja. Itu konsep Islam, bukannya konsep Barat, bukan konsep Jepun. Maksudnya asalnya, mana bukanlah idea asal itu datang daripada negara-negara tersebut, tapi asalnya idea tersebut datang daripada Islam, daripada Al-Quran sendiri. Okay, 7 tahun yang pertama. Jadi betul lah apa yang ada diceritakan tadi. Ada yang mengajak anak dia beli rumah dulu. Betul, itu memang konsep betul lah. Antaranya berbanding kalau nak beli kereta. Sebabnya memang rakan-rakan saya sendiri habis belajar beli kereta hutang 9 tahun. Sedangkan saya dulu masa nak kahwin, saya kata ke isteri saya, nak kahwin boleh, tapi lepas kahwin jangan minta beli kereta besar. Relax dulu, relax bagi kita buruk-buruk, biar orang tak kenal kita siapa, tak apa. Sampai masa baru kita bertukar kereta baru. Okey. Sebab ni tuan-tuan, sebagai contoh ya, hari ni kalau sebut kepada anak-anak muda, dia suka kereta yang macam mana? Myvi kuning tu mesti dia sebut lah. Salah satu option untuk dibeli kan, Myvi kuning SE RM821 kot sebulan selama 9 tahun. Okey. Kalau dia simpan, dia boleh tangguhkan selama 5 tahun tak sampai 7 tahun 800 itu dia simpan, dia boleh dapat, dia boleh ada simpanan dalam selepas 5 tahun sebanyak RM50,000. Simpan dalam akaun bank biasa. Tapi kalau dia memilih selama 5 tahun yang pertama tu untuk beli kereta, selepas 5 tahun dia akan ada kereta yang buruk lah, dan simpanan kosong. Setuju tak? 5 tahun yang lepas, kereta apa yang paling popular? Seorang tak ada jawab. Sebab semua dah lupa dah 5 tahun lepas kereta apa paling popular. Tapi hari ni mungkin lah Myvi kuning tu paling popular. Ataupun lepas ni Proton baru yang nak keluar tu, 800-900 bayar sebulan.
Tapi kalau dia sabar sekejap selama 5 tahun, simpan dalam akaun biasa boleh dapat dekat RM50,000. Dan kalau dia bijak sikit simpan dalam ASB sebagai contoh, dia ada dekat RM63,000. Jadi rasa-rasa selepas 5 tahun nak ada RM60,000 ataupun kereta yang dah usang. Dan dengan return ASB sebanyak 8% setahun lebih kurang, dia ada lebih kurang 4,800 dividen dia dapat setiap tahun. Bahagi 12 dapat berapa? Dapat RM400 sebulan lah, lebih kurang 3%. Maka dia sekarang ni selepas 5 tahun, dia boleh beli kereta baru yang lebih cantik di dunia kita hari ini dengan separuh daripada apa yang dia bajet tu tadi. Dia hari ni nak bajet 800, dia nak keluarkan 800 sebulan untuk beli kereta. Tapi dia sabar 5 tahun dulu. Sabar 5 tahun je, bukan 7 tahun. 5 tahun pun cukup. Dia cuma keluarkan RM400 sahaja untuk beli kereta yang macam Myvi selepas 5 tahun. Dan pada masa yang sama ada simpanan dekat RM60,000. Tapi benda inilah yang ramai tidak nampak, sebab dia tidak ikut apa yang disebut dalam surah Yusuf ini, iaitu simpan dulu baru makan, simpan dulu baru belanja. Dia nampak, oh ada kereta Myvi baru, aku nak pakai sebab aku dah tunjuk kat member aku dah ada kereta baru. Itu yang ramai yang tersilap langkah, menyebabkan hari ini memang banyak berlaku di mahkamah-mahkamah. Kawan saya sendiri yang saya kenal rapat, hutang kad kredit telah ada lebih daripada RM10,000, umur belum sampai 25 tahun. Umur tak sampai 30 dah kena masuk bankruption, notice bankruptcy sebab hutang kad kredit lebih daripada RM30,000. Seorang dia kawan saya yang rapat, tapi dia pangkat besar sikit lah, umur dah 40-an. Setiap bulan bayar hutang kad kredit dekat RM3,000. Okay? Itu semua kesan apabila kita ini tidak merancang kewangan kita dengan baik. Okay? Sedangkan kalau kita just buat satu benda, contoh simpan sekejap, tangguhkan kepuasan beli kereta sebagai contoh, 5 tahun banyak hasil yang kita boleh dapat. Nak beli kereta boleh dengan RM60,000. Nak beli rumah, kalau tadi Puan Hajah kongsi lepas pencen baru dapat 3 biji rumah kan, RM60,000 usia macam 30-an tu boleh dah ada beli 3 biji rumah dengan RM60,000. Rumah yang baru dengan RM200,000. Umur 30 dah ada 3 biji rumah. Nak kahwin RM60,000, takkan tak boleh kahwin RM60,000 kot. Confirm boleh kahwin tanpa hutang. Rakan saya, jiran saya juga, masa dia kahwin, saya ni mungkin dah habis hutang dia. Waktu saya jadi pengapit, waktu cerita, aku ni berhutang dengan pihak rakyat, koperasi kan, pihak rakyat. Okay. Anak aku dah satu baru aku bayar hutang. Betul tak? Itulah nak cerita kan. Sebab tu dalam buku saya tulis tajuk Abang Macam Anak Suku Minang. Okay, sebabnya memang itulah yang banyak berlaku kan. Sebab dia tidak tahu macam mana nak menyimpan. Benda yang paling mudah itu menyimpan sebagai contoh, tak boleh buat. Maka jangan, sebenarnya kalau menyimpan pun tak boleh, jangan fikirlah kita hari ini kita boleh melabur yang lebih baik. Sebab disiplin menyimpan memang ketat, disiplin sangat tinggi, disiplin yang kita perlukan. Tetapi disiplin dalam pelaburan adalah lebih ketat lagi. Sebagai contoh hari ini, kalau saya bagi RM10,000 dekat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nak pelabur dalam apa? Hari ini ada RM10,000 saya bagi seorang-satu, seorang-seorang RM10,000. Nak beli apa? Nak beli apa? Dinamas. Mesti siapa sih rasa nak beli dinamas angkat tangan? Saya ada RM10,000 saya bagi seorang ni nak dinamas. Siapa rasa memang nak dinamas angkat tangan? Tak nak. RM10,000 saya bagi suruh beli dinamas, tak nak. Okey? Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang telah buat untung dengan emas telah beli emas sejak tahun 2008, 2007 lagi. Dan kalau tuan-tuan beli emas atau perak pada bulan Ogos ataupun September 2011 yang baru-baru ini, hari ini tuan-tuan masih rugi. Jadi siapa kata emas sentiasa naik harga dia?
Tapi kalau tuan-tuan dah beli emas ketika tahun 2009, 2008 ataupun awal 2010, paling kurang dapat return 30% dalam tangan. Okay. Nampak macam mana? Itu semua berdasarkan konsep yang sama, prinsip yang sama. Okay. Sebab dalam prinsip ni dia sebut, ayat 47 saya ulang balik, ketika zaman senang kita kena menyimpan. Tapi malangnya pada hari ini, ketika orang kata zaman senang ni, kalau istilah ekonomi atau istilah pelaburan, kita namakan sebagai bull market. Kalau kita belum bersedia nak menghadapi bull market, kita jangan melabur. Simpan dulu, tunggu dia jatuh, baru kita masuk balik dalam pasaran. Tapi malangnya orang buat trik sebaliknya. Bila tengah bull market tu, dia pula tak cukup simpanan, waktu tu dah dia sibuk nak melabur. Ini yang saya sempat lihat. Saya dah masuk dalam Bursa Malaysia sejak tahun 2004. Ialah kita buat kecil-kecilan untuk bisnes sedikit masa belajar. 2008, waktu tu semua orang sibuk nak beli unit trust, beli saham. Sebab waktu tu Perdana Menteri kita Tun Allah Ahmad Badawi pun ada sebut dekat surat khabar, masuk front page lagi, Bursa Malaysia naik sampai the highest peak 1,500 waktu tu. Waktu tu belum orang masuk dalam pasaran. Tak lama lepas tu berlakulah krisis sub, market jatuh sampai 900, mata balik. Sedangkan ketika orang yang buat untung dengan Bursa Malaysia telah beli saham pada sekitar tahun 2005-2006 dan dia jual pada tahun 2008. Bukannya tahun 2008 baru nak beli dan jual balik pada tahun 2009. Ketika itu market naik balik, baru dia nak beli. Sama juga dengan emas. Sebabnya apa yang daripada kajian yang saya buat, apa yang berlaku pada hari ini tentang pelaburan emas sama dengan apa yang berlaku pada tahun 1980-an. Mereka yang beli pada peak market pada 1980-an, dia hanya dapat, orang kata, break even punya investment 17 tahun selepas itu. Selama 17 tahun pasaran emas tidak naik daripada dia punya peak. Tapi hari ini orang tetap kata harga emas sentiasa naik. Cuba beli tahun 1980 dulu, 17 tahun selepas itu, tahun 97, barulah harga emas tu bagi return break even sebenarnya. Lamanya 17 tahun simpan dekat SB pun dah banyak dah untung dia. Simpan dekat emas baru dapat break even selepas 17 tahun. Okay. Itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tahu tentang ilmu perusahaan kewangan, ilmu pelaburan, yang semuanya asas dia adalah surah Yusuf ayat 47, 48 dan 49. Ketika zaman senang simpan, okay. Waktu susah kita beli. Waktu orang kata zaman ekonomi tengah jatuh tu, waktu itulah kita mula membeli. Tapi adalah cara dia yang detail Jangan lepas ni terus beli, maksudnya belajar dulu sikit. Tapi secara umumnya, waktu harga tengah jatuh itu adalah waktu yang paling baik untuk kita beli. Okay, tapi jangan main masuk-masuk je, nanti takut kita sama-sama karam lah. Dan ada masa dia. Kalau kita saya nak bagi gambaran macam kita baling bola tenis, dia melantun kan. Janganlah ambil waktu dia tengah nak melantun kuat tu. Waktu dia tengah melantun ujung-ujung tu baru kita beli balik. Tu baru cara yang betul. Okey, lepas tu sebab apa yang disebut surah Yusuf ini, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan putaran ekonomi semula jadi, yang mana benda ini tak ada siapa yang boleh kawal. Pasaran jatuh lah dia. Zaman dulu dia ambil dengan konsep pertanian lah. Sebab dalam Islam pelaburan dipanggil sebagai istismar. Istismar itu kita panggil sebagai pelaburan. Wakal ahli istismar, sebagai contoh, agensi untuk pelaburan, macam kita pelaburan migrasi dan sebagainya. Dan perkataan istismar itu sendiri datang daripada perkataan samarah, iaitu datang daripada perkataan buah. Jadi boleh kita katakan pelaburan itu atau istismar ini merupakan proses pembuahan. Okey, di mana kadang-kadang kalau fikir balik kita berada di tempat dia, cuba fikirkan dengan duit jual kari pak itulah nak sekolahkan anak dia, nak masukkan anak dia universiti dan sebagainya.
Tapi yang jual 30 sen satu, 50 sen satu tu kadang kita komplain lebih. Kesian dekat dia. Bayangkan dia jual cari jalan panas hujan, kita komplain macam-macam. Sedangkan kalau dia susah, kita pun nak tolong. Okay? Sebabnya itulah kerana berlaku masyarakat kita sampai ada yang menggunakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat tentang riba ini yang sangat, dia ni sangat besar dia punya dosa di maksiat di sisi Allah Taala ni. Sebabnya riba ni tuan-tuan, dalam Quran, dalam ayat yang 279 Al-Baqarah, dia ada sebut siapa yang ambil riba umpama dia ini berperang dengan Allah dan Rasul. Kita ini bos, berperang dengan bos pun tak berani. Siapa sini berani melawan cakap wajah? Contohlah yang kerja di angkasa lah, contoh, berani tak lawan depan, tak nak ikut cakap, contoh. Tak ramai yang berani, yang berani lah kan. Okay? Sama kita nak lawan bos tak berani. Tapi macam mana kita ni boleh berani ambil riba dan nak lawan Allah dan Rasul? Sebab disebut berperang dengan Allah dan Rasul. Berperang ni maksudnya salah seorang pasti akan mati. Itu satu. Okay? Yang keduanya, riba ini juga dalam hadis ada sebut di mana dosa riba ini lebih berat daripada dosa berzina dengan ibu sendiri. Berzina dah berat dosa dia, dengan ibu sendiri pula tu. Bayangkan dosa dia macam mana, 70 kali ganda lebih berat. Tapi dalam masyarakat kita terbalik tuan-tuan. Apa yang berdosa besar bagi kita, apa dia? Dalam masyarakat kita yang berdosa besar bagi kita adalah makan babi. Sebut perkataan babi itu pantang. Sangat-sangat pantang. Anak kita sebagai contoh, ada adik yang ada di sini, cuba sebut perkataan babi dekat depan cikgu. Cikgu rasa tampar ke tak tampar? Sebagai contoh lah kan. Okay, adik kita, anak kita sebut babi kat kakak dia, kita pun panas telinga mendengarnya. Tapi dalam Islam yang haram cuma makan babi, bukan sampai berperang dengan babi. Melainkan ada sakit apa? JE itu cerita lain, itu dah situasi lain. Tapi maksudnya kalau kita ini berjumpa babi tepi jalan, tak kacau kita jangan dibunuh babi itu. Okay? Melainkan dia dah rosakkan tanaman, itu cerita lain. Tapi secara umumnya jumpa babi tengah jalan melintas, elok jangan anak dia jalan. Jangan kau langgar dia, berdosa jadinya. Tapi dengan riba Allah sebut berperang dengan Allah dan Rasul. Maksudnya kena lawan sampai habis. Tapi itulah yang kadang-kadang kita ambil kisah tak kisah, kita terlibat dengan produk-produk konvensional, pinjaman riba, kredit riba, ambil insurance konvensional sebagai contoh. Dan alhamdulillah angkasa pun ada perkembangan yang baik sebab dia buat koperasi syariah. Yang mana saya pun kenal dengan dia punya Dr. Prof. Syed Ghazali Wafa tu, sempat ada projek dengan dia. Dan saya yakinlah dia boleh bawa Kopsha tu dengan jauh lebih tinggi lah. Okay, sebab memang dia pun syariah background, antara ni accounting dan syariah. Okay? Jadi itulah yang kita kena buat. Maksudnya hapuskan riba tu sampai ke akar undi. Bukan orang kata, jangan orang kata babi tu ialah haram dimakan. Tapi janganlah, sebab dalam filem Melayu sekalipun ya tuan-tuan dan puan-puan, daripada zaman Piramli sampai zaman cerita KL Gangster, KL Menjerit, ada tak tunjuk hero jahat dia, Samsing dia makan babi? Ada tak? Nak tunjuk masyarakat Melayu ni dengan babi sangat hina lah. Hero kaki perempuan Arab depan banyak, tapi tak makan babi. Hebat terhebatnya daripada zaman Piramli sampai zaman sekarang, babi jangan diusir. Jangan tunjukkan hero Melayu yang jahat makan babi, sebab itu fobia dalam masyarakat kita. Okey, seterusnya riba ini secara umumnya ada riba ada dua jenis ramai yang tahu tentang riba hutang. Riba hutang ini senanglah, pinjam dengan bank konvensional, itu riba hutang lah, senang. Tapi dengan bank-bank Islam, bukan bank Islam saja, bank Islam saya masukkan, maka kita terlepas daripada riba berkaitan dengan riba hutang. Okey, ataupun berkaitan dengan pinjaman, riba pinjaman dan hutang piutang. Dan satu lagi jenis riba yang kedua adalah berkaitan dengan riba jual beli. Di mana riba jual beli ini ramai yang masih tidak nampak dan masih tak sedar, tapi berlaku hari ini disebabkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita semua banyak terlibat dan banyak didatangi dengan ejen-ejen yang memperkenalkan pelaburan emas, di mana salah satu benda yang boleh berlaku riba jual beli ini
iaitu adalah berlaku dalam riba jual beli emas. Jadi jangan ingat riba pinjam duit sahaja yang ada riba. Manalah pinjam duit saja ada urusan ini saja ada riba. Tapi dalam berkaitan dengan jual beli emas, jual beli mata wang juga ada perkara riba yang mana kita mesti wajib kita jauhkan. Okey, saya sentuh sedikit pasal riba hutang ataupun riba berkaitan dengan pinjaman. Okey, carta okey, slide seterusnya. Ini adalah contoh mudah lah. Okey, contoh mudah, tuan-tuan dan puan boleh lihat perbezaan asas antara bank-bank Islam dengan bank-bank konvensional. Di mana bank-bank konvensional, kalau tuan-tuan dan puan ada pengalaman, dia terus bagi duit bagi pinjam. Okey. Tapi kalau bank-bank Islam, dia ada satu proses. Kalau tengok proses yang nombor 3 itu, dia ada proses jual beli dengan pemilik aset terlebih dahulu. Barulah yang keempat, dia jual semula kepada pelanggan atau disewakanlah kepada pelanggan. Okay. Sama ada guna kaedah murabahah ke, bainah ke ataupun ijarah, itu cerita yang lain. Tapi maksudnya nak tunjukkan bahawa ada perbezaan antara konsep jual beli dan juga konsep riba yang diamalkan oleh bank-bank Islam dan juga bank-bank konvensional. Kalau bank-bank konvensional, tuan-tuan takkan jumpa proses ini. Kalau tidak percaya, tuan-tuan boleh tengok oleh dokumen-dokumen bank yang tuan-tuan ada, bandingkan. Contohnya, slide seterusnya. Ini contoh kalau kita ini ada nak pegang kad kredit, macam bank rakyat buat, sama proses dia. Okey, di mana kalau tuan-tuan teliti balik dokumen nak dapatkan kad taslim kad rakyat tu, okey, ada dokumen jual beli CPO sebagai contoh, metal sebagai contoh. Okey, sebab itu proses yang nombor 2 itu tadi, baru dapat tunai diletakkan dalam akaun kad kredit. Berbanding dengan akaun konvensional, kalau tuan-tuan buka Citibank sebagai contoh, tak ada jual beli langsung, terus bagi duit untuk bagi pinjaman. Jadi dia ada beza. Walaupun nampak sama, tapi dia berbeza. Sebagai contoh yang tuan-tuan, saya minta maaf kalau contoh ini keras, tapi itulah hakikatnya. Ada tak perbezaan antara anak luar nikah dan juga anak yang sah taraf? Ada beza tak? Dari sudut fizikal dia? Tak ada. Ada tak anak luar nikah itu bertanduk, berekor, bermata satu? Tidak ada. Tak ada siapa tahu pun dia tu anak luar nikah kalau tak diberitahu. Okay? Tapi dia berbeza. Dari sudut farani sebagai contoh, bila meninggal tak dapat harta pusaka yang bapak tadi lah. Malah anak dengan bapak yang berzina tadi boleh berkahwin, sebagai contoh. Beza di mana perbezaan dia? Iaitu berlakunya akad nikah. Nampak walaupun ada orang mempersendakan bank Islam, dia kata alah tu buat akad bercontoh. Habis tu kita kahwin ada akad nikah tak? Cuba dah kat alah buat akad nikah. Tak boleh kan? Sebabnya benda tu adalah proses, salah satu proses dia. Nak kahwin yang sah dalam Islam mesti ada ijab qabul dalam akad nikah tu sendiri, sebagai contoh. Sama juga dalam bank Islam, juga bank-bank konvensional ni ada perbezaan proses-proses dia. Detail saya tak cerita. Cuma antara proses dia ada satunya akad jual beli, satu lagi tak ada akad jual beli, dia terus buat akad pinjaman yang mana mengenakan charge yang lebih tinggilah untuk kita bayar semula. Jadi itu ada perbezaan dia. Okey. Jadi langkah mudah kita nak keluar daripada riba hutang ataupun pinjaman yang berkaitan pinjaman ini adalah jadi sahaja pelanggan bank-bank Islam. InsyaAllah selamat. Okay, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan ada koperasi yang buat kredit, atau istilah sebelum ni adalah koperasi jimat cermat pinjam-pinjam ni. Kalau ada di kalangan koperasi tuan-tuan dan puan-puan yang buat macam ni, pastikan ada dia punya syarah panel lah. Sebabnya syarah panel ni lah yang akan meneliti satu persatu dokumen untuk memastikan bukan berlaku riba. Sebabnya benda riba ni benda yang nampak sama di mata orang yang tak ada knowledge yang mendalam, tapi prosesnya adalah berbeza. Okay, berbeza walaupun nampak sama tapi dia adalah berbeza. Okay, itu berkaitan dengan hutang, riba berkaitan dengan hutang dan juga berkaitan dengan jual beli. Okay, yang mana riba berkaitan jual beli ni tuan-tuan dan puan-puan kena maklum, benda ini disebut dalam hadis,
tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Okey, dia berkaitan satu hadis yang mana dia mengatakan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, bali ditukar dengan bali, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, mesti sama nilai dan juga berlaku secara tunai. Okey, nak dipendekkan cerita, emas dan perak itu mewakili mata wang. Jadi dalam carta seterusnya, maka apa-apa yang berkaitan dengan buku jual beli mata wang, dia kena ikut sama dengan jual beli emas, iaitu mesti berlaku jual beli secara tunai. Sebab itulah pelaburan forex di internet sebagai contoh jadi haram ya? Sebab dia tidak berlaku secara tunai pelaburan pertukaran wang ringgit tersebut. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi Singapura, tukar dekat money changer tu tak ada masalah sebab berlaku secara tunai. Bagi duit 200.5, lebih kurang dapatlah $100 Singapura sebagai contoh. Ada tak dia tangguh-tangguh besok dapat? Itulah nama dia tunai. Kalau tangguh, maknanya itu berlaku riba. Sama juga yang kita tengok lihat seterusnya. Okey, ini jadi kalau jual beli emas, perak dan juga mata wang mesti berlaku secara tunai. Okey. Dan seterusnya, jual beli berkaitan dengan gandum, kurma, bali dan garam, kalau tukar sama mereka, mana sama jenis yang sama ini, maka mesti berlaku tunai lah. Melainkan kalau kita beli dengan duit ringgit tak ada masalah, kita beli secara hutang. Okey, dan sebabnya dalam barang ribawi yang jenis kedua ini, dia punya ulama kata menggunakan kaedah kias. Dia kata sebab haram tu sebab dia makanan ruji. Jadi di Malaysia, makanan ruji di Malaysia adalah beras. Jadi kalau beras tukar dengan gandum sebagai contoh, kalau mungkinlah tuan-tuan koperasi buat barter trading sesama koperasi yang lain, atau macam Malaysia ada buat barter trading dan dapatkan MIG, dia trade dengan kelapa sawit. Tapi tak ada masalah, kelapa sawit bukan barang ribawi. Okey, jadi waktu tu mesti, kalau barang ribawi, melibatkan barang ribawi mesti berlaku secara tunai. Okey, tapi kalau beli dengan duit ringgit tak ada masalah sebab barang ribawi yang lain-lain dan lain jenis. Okey, jadi itu yang kita tuan-tuan puan-puan kena maklum. Bila nak terlibat dengan pelaburan emas, jual beli emas sebagai contoh, pelaburan perak, sama ada untuk koperasi ke, okey, untuk diri sendiri ke, pastikan berlaku secara patuh syariah. Dan cara yang paling mudah nak berlaku patuh syariah ni, mesti pastikan emas tu ada. Sebab saya tadi sempatlah Dr. Rosman cerita sekejap tentang ada koperasi nak elakkan kena tipu tu, dia terpaksa minta emas fizikal. Dan betul lah dalam Islam pun sebut, bila berkaitan dengan emas, perak dan mata wang, nak satu nak elakkan riba, mesti pastikan fizikal itu ada supaya tak berlaku urus niaga berhutang. Dan yang keduanya, nak elakkan daripada berlaku penipuan. Sebabnya ramai di hari ini kalau tuan-tuan tengok pelaburan emas dah banyak yang menipu. Antara contoh mudah pelaburan emas menipu ni adalah tuan-tuan kena tahu, kalau hari ini tuan-tuan ada perempuan lah banyak yang ada barang emas, contohnya yang mungkin dah pakai 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun yang lalu, rasa-rasa dengan cincin yang suami bagi tu, setiap bulan dapat duit tak? Dalam account bank tak ada kan? Tapi macam mana ada skim pelaburan emas pada hari ini boleh menjanjikan setiap bulan dapat duit? Logik tak logik? Tapi kadang kita ni bila sebut pasal duit, dia gelap mati lah, yang penting dia return tu berapa. Tapi tak tengok benda tu logik tak logik. Dan ini bukan pertama kali berlaku di tanah Melayu kita ni lah, tanah Malaysia ni. Sebelum ini berlaku tentang skim beli janda dekat utara. Sebab utara ada skim beli janda pun ada orang nipu. Dan ada orang percaya. Skim beli janda, kawan saya sendiri pernah hampir kena tipu RM200,000. Skim peternakan lembu. Dia tanya satu soalan je sebelum dia buat pelabur tu, mana lembu dia? Tunjukkan kat aku kandang dia. Tak dapat tunjuk, confirm nipu. Okay. Skim pelaburan rumpai laut berlaku. Rumpai laut pun ada orang kita percaya nak melabur. Rumpai laut dekat dalam laut tu, melabur dapat kereta. Itu belum masuk lagi pelaburan arawana, okay, dan sebagainya lah, yang mana menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Jadi kena hati-hati dengan skim-skim macam tu lah. Okay?
Itu berkaitan dengan riba. Dan seterusnya, saya pun dengan permainan lain lebih kurang, kita mesti jauhkan satu, lepas jauhkan riba. Untuk orang Islam ni nak berjaya, mesti jauhi daripada judi lah. Okay? Dan konsep judi ni mudah. Yang menang ambil semua, yang kalah hilang semua. Jadi memang betul lah yang 4D, Sport Toto, Magnum itu judi, betul. Tapi pada masa yang sama ada juga judi-judi yang lain yang kita kena ambil tahu. Sebagai contohnya, kalau kita isi minyak dekat Petronas ataupun Shell dapat duit dan dapat kereta, adakah itu judi? Okay. Isi RM30, dapat kereta, dapat wang tunai. Siapa yang berjaya dapatlah RM30,000. Judi ke tidak? Maka hal tersebut tidak judi. Sebabnya kita lepas beli minyak dapat minyak lah. Yang kalau dapat cabutan tu dapat hadiah. Maka tak jatuh dalam konsep yang menang ambil semua, yang kalah hilang semua. Melainkan kalau tuan-tuan pergi ke Shell, pergi ke Petronas, bagi RM30 tak isi minyak, tapi isi form masuk dalam kotak tu, tu judi lah. Okay, jadi kalau dan satu lagi benda yang banyak berlaku dari tak sedar, bila kita ni buat pertandingan, sama ada mungkin sekolah ke, koperasi ke, kampung ke, JKK buat pertandingan, ialah nak merapatkan futsal anak-anak muda, dia ambil duit yuran penyertaan, dan daripada yuran penyertaan itulah dia bagi sebagai hadiah. Maka itu juga adalah sebagai daripada judi. Nak elakkan, carilah sponsor. Okay? Cari sponsor penaja. Maka jangan risau, waktu tak berlaku judi. Tapi kalau kita ambil duit, seorang bayar pasukan, dia bayar RM50, menang dapat RM1,000. Daripada duit tersebut tak ada sponsor, maka ketika itu jadi judi. Okay? Money drop tu tengok sendiri lah, yang menang dapat semua ke yang kalah dapat semua. Dia konsep sama. Okay? Yang penting judi ni jangan sampai yang menang semua, yang hilang semua. Mana kalau kita dapat jadikan sesuatu yang kalah tak hilang semua, maka benda tu tidak jatuh dalam judi. Sebab dalam judi ni tuan-tuan, ayat sudah jelas menyebut barang siapa yang menjauhi judi, dia pasti akan berjaya. Sebab itulah masa World Cup 2010 World Cup. Itulah 2010 yang terkenal dengan sotong tu. Okay? Beberapa jutawan sebab ikut cakap sotong, konon-kononnya Belanda menang. Kan yang menang spin. Sebagai contoh lah. Okay? Dia betul, semua tekaan dia betul, melainkan final saja. Okay? Dan pernah tak tengok orang yang berjudi ini kaya? Yang kaki judi ini, kalau tuan-tuan ada kenal, ada tak yang menjadi kaya raya sebab dia berjudi? Pernah tengok tak? Tak pernah kan? Malah mereka yang pernah menang loteri berjuta-juta, yang di Malaysia saya tak tahu, tapi di UK ada berlaku, akhirnya duduk bawah jabatan. Okay? Sebab dah sebut jelas dalam Al-Quran, siapa yang menjauhi judi, dia pasti akan berjaya. Dan siapa yang terlibat dengan judi menang lagi. Di Sabah ni kawan saya cerita, saya pun mula terkejut juga, tapi nak buat macam mana kalau Allah kata benda tu berlaku. Dia menang judi, beli motor cash. Esok lusa lepas retire kat satu kampung, kena panah peti. Kawan saya di Sabah cerita, saya pun mula dengar, ya betul, kata betul lah, aku tipu ke aku. Saya pun tak silap, saya dah kata macam tu kan. Okay? Tapi mana yang nak tunjukkan memang rezeki daripada judi ni tidak berkat. Okay, dan akhir sekali yang berkaitan dengan benda yang kita kena jauhi adalah perkara yang darar, iaitu perkara yang skin cepat kaya tadi. Yang paling penting, kita kena fahamlah, macam koperasi bank rakyat sendiri pun, bagi return berapa persen, dia punya share dia. Okay, 15%. Itu pun ramai yang, itu banyak benda-benda yang orang masuk tak dapat dan sebagainya. Macam mana pula, ASB pun bagi 8% sebagai contoh. Macam mana pula ada skim yang boleh janjikan keuntungan 100% dalam tempoh yang sangat singkat? Dia tak logik, tapi orang percaya. Tapi kita kena faham, skim cepat kaya ini memang macam musang membela ayam. Dia memang tunggu semua orang gemuk ataupun sebahagian dia gemuk baru dia makan. Dia memang akan jadikan yang awal itu dapat untung. Nak pastikan yang awal itu jadi gemuk tu, baru dia makan. Ini kalau dah awal yang kurus dah makan, anak baru menetas dah makan, itu bukan skim cepat kaya, itu namanya orang yang buat skim tu tak pandai lah. Okay?
Jadi kita kena hati-hati sebab dalam skim cepat kaya ni banyak benda yang tidak pasti. Contohnya dalam skim cepat kaya dia jual apa? Apa sebenarnya dia jual? Jual orang ke jual barang? Jual barang ke jual orang? Jual sistem ke jual apa? Jadi tak dapat bagi jawapan yang pasti yang meyakinkan. Bila kita konfront dengan orang macam ni, dia akan kata, inilah orang Melayu, bila aku nak bagi orang kaya, bagi kau kaya, kau tak nak tolong orang, Melayu tak nak tolong orang Islam. Sedangkan orang yang selalu marah macam tu, memang confirm lah dia terlibat dengan skim cepat kaya. Pernah tak kita ni pergi kedai Pak Mat, pergi kedai runcit, nak beli Milo tak jadi? Pak Mat marah kita, asal tak nak beli Milo aku? Kau tak tolong orang kaya ke? Tak pernah Pak Mat marah. Tapi skim cepat kaya, tak nak join, kena marah siap, putus saudara. Jangan terkejut. Tapi memang itulah berlaku sampai bergadai-gadai tanah masuk skim cepat kaya. Ini contoh skim cepat kaya yang ada di Facebook. Contoh-contohnya lah. Okay. Di mana kalau kita buka skim cepat kaya ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, dia suruh kita habis satu dunia ni masuk bawah kita ni. Jadi downline kita. Okay, habislah semua. Okay. Dan sampai satu ketika tu kena cari downline daripada orang terakhir join dekat dunia ni. Downline dia kena cari orang dekat planet Mari. Okay. Sebab itulah kalau skim cepat kaya ni tuan-tuan, kalau nak tengok dia punya marketing plan itu, dia akan hadkan sampai level 10. Cukup. Dia tak akan pecahkan sampai habis. Tapi kalau kita pecahkan sampai habis, inilah hasil dia memang tak logik lah. Mana kalau kita ni orang terakhir kat Malaysia, kena cari orang miskin dekat Uganda tu, kita ni cari masuk sebagai downline. Orang miskin yang tengah mengadu kat Syria tu, kita cari masuk. Cari skim cepat kaya. Tapi itulah kata berlaku tak logik, tapi orang masih percaya. Okey, sebabnya skim cepat kaya ni saya macam berjudi. Dia banyak benda yang tidak pasti yang dorong. Jadi benda tu benda yang haram di sisi Islam. Jadi janganlah kita ni join, dan juga janganlah kita ni sama-sama mempromosi dengan orang yang lain. Okey, dan untuk yang akhir ini saya sentuh sikit pasal pelaporan. Okey, di hadapan saya ini contohlah berdasarkan ayat yang sama tadi. Okey, kita bayangkan kita ni seorang petani. Ini yang kita kena faham. Kenapa kadang-kadang ada orang berpendapatan sampai 10,000, 15,000, tapi sebenarnya dia bukan orang kaya. Ni berlaku abang saya sendiri cerita. Jelah abang saya bekerja di syarikat minyak lah. Syarikat minyak ni malah gaji besar-besar. Ada kawan dia gaji waktu tu 8,000 tak silap. Dia mengadu tak cukup lah 8,000. Tak nak jadikan cerita, tak lama kemudian naik pangkat dapat gaji sampai 12,000. Tak lama lepas tu mengadu lagi, tak cukup lah 12,000. Jadi berapa yang cukup? 8,000 tak cukup, 12,000 pun tak cukup. Kenapa perkara macam tu berlaku? Kenapa kadang-kadang ada orang gaji 10,000 tapi sebenarnya dia tidak kaya? Okay. Kenapa orang ada duit 10,000 setiap bulan, dapat duit, tapi sebenarnya dia bukan orang yang berduit? Maka ini yang kita kena tengok balik ayat Al-Quran tadi, surah Yusuf ni tadi, di mana disebut dalam surah Yusuf ini, okay, apa yang kamu tuai tu, okay, apa yang kamu tuai hendaklah kamu simpan dengan tangkai-tangkainya. Memang disebut dalam Quran, ayat dia fi sunbuli, pada tangkai-tangkai dia. Maksud memang spesifik disebut disimpan dengan tangkai. Bukan tafsiran ataupun ulama tafsir saja tambah tangkai-tangkai, tidak. Sebab Quran sebut simpan apa yang kita tuai tadi dengan tangkai-tangkai dia. Kerana ada kajian-kajian menunjukkan macam gandum beras ini bila disimpan dengan tangkai macam ni, dia lebih tahan lama. Jadi maksud dia apa? Pendapatan kita ini, kita kena faham income yang kita dapat setiap bulan itu adalah pendapatan. Mesti ditukar menjadi aset. Aset baru tahan lama, duit tak tahan lama tuan-tuan. Sebab itulah orang yang ada duit pendapatan 10,000 sebulan, belum tentu dia berduit. Sebabnya kalau 10,000 yang dia ada, 10,000 yang dia belanjakan, nak duit kat mana? Tapi kalau ada 5,000 sekalipun ataupun 3,000 pun tak apa, tapi dia simpan 1,000 sebulan dalam tabung haji sebagai contoh, dalam ASB sebagai contoh, berbanding dengan orang ada 10,000 sebulan langsung tak simpan. Selepas 5 tahun siapa lagi kaya? Walaupun mungkin yang simpan yang ada 10,000 itu berkereta besar,
Tapi hakikatnya, siapa yang wajib bayar zakat? Zakat simpanan siapa yang wajib bayar? Yang menyimpan tu wajib bayar zakat simpanan sebab dah cukup, dah lebih dia punya nisab dan haul. Tapi orang yang tak menyimpan, walaupun tidak walaupun gaji dia 10,000 sebulan tapi tak menyimpan, maka tak akan cukup simpanan dia. Maka wajib tak dibayar zakat? Tak wajib. Maka ketika itu siapa yang kaya? Yang gaji 3,000 tapi simpan 1,000 sebulan, ataupun yang gaji 10,000 langsung tidak menyimpan. Okay, sebab itu ini yang disebut dalam Quran terbalik, apa yang kamu tuai disimpan pada tangkai, disimpan dengan tangkai-tangkai dia sekali. Maksudnya dalam konteks hari ini, duit yang kita ada pada hari ini, aset yang kita dapat daripada pendapatan gaji bulanan, belilah aset. Beli rumah ke, beli emas sebagai contoh, okey, tak ada masalah. Saham ke, buat bisnes dan sebagainya. Maka itu adalah contoh-contoh aset, okey. Di mana aset ni tuan-tuan, kita kena faham pendapatan tidak sama dengan aset. Okey, walaupun duit apa bezanya dapat duit 10,000 sebulan dengan duit dalam bank lain duit dalam bank 10,000, duit dalam ASB 10,000, duit dalam saham 10,000, nilai dia tidak sama sebenarnya dengan pendapatan 10,000 sebulan. Sebabnya macam satu lagi, majoriti ulama pun menyebut sebenarnya zakat pendapatan ini tidak wajib. Minoriti saja, dah kita ambil Malaysia ni minoriti lah. Maksudnya majoriti ulama menyatakan zakat ini atas aset, bukan atas pendapatan. Okay, tapi tak apalah, itu ulama. Kita terima dulu pendapat. Cumanya nak tunjukkan majoriti daripada ulama satu dunia. Kalau kita tengok syariah standard IOFI yang dipakai oleh bank-bank hari ini, memang disebut jelas zakat on asset dan bukan zakat on income. Okey, jadi ini yang kita kena buat. Bila kita sebut sebagai aset, okay. Slide seterusnya. Kita mesti kumpul aset dan kurangkan liability. Ini contoh liability lah. Hutang rumah, hutang kereta, hutang PT-PTN ke, hutang barang. Okay. Dan bila kita sebut pasal aset, yang terakhir sekali saya nak kongsi, akhir sekali, aset ni ada 3 jenis. Okay. Pertamanya aset yang bersifat tunai. Yang mana aset yang bersifat tunai ini, tuan-tuan, perempuan, simpan dalam account bank lah, account bank yang biasa tu. Okay. Deposit, current account, saving account. Ataupun kalau mungkin nak dapat return lebih sikit, masuk dalam FD tu, conventional. Kalau Islam kita panggil mudharabah account. Itu lebih kurang kita panggil sebagai aset tunai. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, aset tunai ni rugilah kalau kita simpan banyak-banyak. Okay. Sebabnya duit yang kita ada pada hari ini tak sama nilai dia 10 tahun akan datang. Perempuan yang mungkin sempatlah bersekolah dalam zaman 70-an, zaman 80-an, agak-agaknya belanja berapa? Okay. Hari ini anak-anak kita belanja sekolah berapa ringgit? Sama tak dia dapat apa yang dia dapat dulu? Maksudnya dapat tak nasi lemak ke, dapat kuih ke, dapat tak? Lebih kurang sama kan? Tidak berubah. Maksudnya sama apa yang dia makan kat kantin sekolah tu adalah lebih kurang sama. Jadi sebab itulah tuan-tuan, perempuan, aset tunai ni penting. Tapi kita kena bijaklah menyusun dia. Sebabnya aset tunai ni dia tidak alis kepada inflasi. Okey. Terus yang kedua je lah aset yang tidak produktif. Aset juga tapi dia tidak produktif. Iaitu seperti emas, perak, logam berharga. Macam hari itu, tempoh hari Yusri berkahwin dengan Lisa Surahani, dia bagi rantai platinum. Rantai emas atau rantai perak, rantai platinum. Saya pun terkejut. Oh, rantai platinum ni berharga juga. Okey. Dan tapi itu semua adalah contoh aset yang tidak produktif. Kerana apa? Macam tuan-tuan sendiri yang dah kahwin, perempuan yang sudah berkahwin, dapat dari suami dan suka pula memang mengumpul barang kemas. Sebagai contoh, ada beza tak cincin yang kita pakai 10 tahun yang dulu sampai sekarang? Ada beza tak? Tambah tak 1 gram berat dia? Jadi itu tidak produktif aset tu. Dia berharga tapi dia mungkin ada nilai, menyimpan nilai dan sebagainya, okey. Tapi dia tidak produktif. Jadi nak simpan aset yang ini boleh, tapi kita kena faham aset ini tidak produktif. Maksudnya kalau kita ada 1 kilo jongkok emas sekalipun dekat rumah, selepas 10 tahun dia masih 1 kilo. Masih 1 kilo. Mungkin harga dah berubah, tapi dari sudut nilai dia masih 1 kilogram.
Saya ingat lagi masa arwah mak saya dah meninggal, waktu kami kemas rumah tu, jumpa adalah satu bar emas dalam 5 gram ni 1 gram. Saya kalau orang anak adik-adik pun tak tahu bila masa lama aku beli emas. Tapi maksud nak tunjukkan emas yang arwah mak saya beli daripada mungkin tahun 80-an, 70-an tu sampai dia meninggal tahun 2008, kami jumpa 2009, tak berubahlah berat dia. Kalau emas tu produktif, dah tentulah kami jadi, orang kata tak payahlah saya datang sini bagi tahu saya dah pergi pelancong ke Hawaii kan. Sebab emas tu daripada 1 gram, 5 gram tambah 50 gram, 5 kilo ke, dia tak juga. Okay. Tapi yang akhir sekali iaitu aset-aset yang produktif. Bayangkan duit yang tuan-tuan beli 10,000 beli emas bandingkan 10,000 yang tuan-tuan itu beli sekawan kambing. Selepas 10 tahun kambing itu bertambah tidak? Logik akal itu tambah kan? Okay. Tuan-tuan dan perempuan ada modal 10,000 beli tanah pertanian, tanah sawit confirm tak boleh, tanam bawang, tanam serai ke, tanam cili ke, okay? Modal 10,000 kan. Selepas 10 tahun agak-agak 10 tahun dah tanaman kontan tu kan, lepas tahun tambah tak nilai dia? Tambah tak? Daripada mungkin seka berkembang tidak? Boleh berkembang. Sama juga dengan bisnes. Macam kita tengok hari ni banyak otai burger kan, yang Malaysia made otai burger lah kan. Kalau yang US punya McDonald, mereka semua bermula dengan satu kedai. Tapi hari ini McDonald berapa banyak kedai dia ada? Franchise otai burger, franchise apa lagi? Secret recipe yang Malaysia punya, yang sekarang ni tengah hangat di pasaran Tutti Frutti. Okay. Saya ingat lagi hari tu beli Tutti Frutti, terkejut sian dia orang tu. Dia beli sampai 2 pak tu penuh. Dia tak tahu Tutti Frutti tu mahal. Dia ada RM50 je. Saya pun nak tapi macam itulah, maksudnya franchise lah kan, masuk bisnes macam tu. Nampak tak dia makin lama makin berkembang. Okay. Dan juga dengan saham. Setiap tahun dapat dividen kalau betul beli saham dia. Simpan SB setiap tahun dapat bonus, dapat dividen, tambah haji pun sama. Maka 10,000 yang disimpan di situ sebagai contoh, selepas 10 tahun nilai dia bertambah. Dan semua aset-aset yang saya sebut ni masih wajib kena zakat. Sebab itulah saya panggil dia sebagai aset. Sebabnya kalau benda ni tidak berharga, maka Islam tak suruh zakatkan. Okey. Dan ini antara benda ni semua wajib dizakatkan dalam Islam. Okey, zakat wang tunai wajib, zakat emas perak wajib, zakat pertanian wajib, zakat penternakan wajib, zakat bisnes pun wajib bayar zakat. Jadi itu semua adalah aset. Cuma bila kita ada duit nak melabur, koperasi tuan-tuan perempuan nak melabur, pastikan tahu aset tersebut jenis yang mana. Jadi bila kita ada planning, objektif, jadi kita tahulah mana satu yang bagi cash flow sebagai contoh, mana satu pelaburan yang bagi capital gain. Okay. Saya rasa cukuplah saya punya presentation saya pada hari ini. Okay. Dan ini saya punya ni lah cara-cara nak berhubung. Sekiranya tuan-tuan berminat lah untuk